Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin, wa qayyumus samawati wal ardin, wa maliku yaumiddin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد الحاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, senantiasa Allah Subhanahu wa taala masih lagi kehendak baik terhadap kita sekaliannya, terutama ahli-ahli yang datang kepada ini masjid, supaya sama-sama kita menututi akan isi kandungan Al-Quranul Karim sebagai kalam Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan hatanya kita ini mari kepada ini dunia melalui Jibril alaihi salam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita telah masuk sedikit pada perjumpaan kita yang telah dulu daripada suratul Qalam, iaitu kita telah ambil 7 ayat daripada ini surah sebagaimana muqarrar kita, sebagaimana pengajian kita hak telah lepas, kita ambil 7 ayat. InsyaAllah pada hari ini kita nak mari tengok ayat yang ke-8 pula lah, iaitu ayat daripada suratul Al-Qalam. InsyaAllah kita sama-sama tadabbur dan baca ayat ini bersama-sama supaya kita dapat berkati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara seluruhnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuta'il mukadzibin. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مناع للخير معتد أثيم عطل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين
إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. Alhamdulillah, senantiasa kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah baca ayat Al-Quran daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nak mari tengok sedikit pengertian daripada apakah ayat yang kita baca tadi. Tuhan royak kepada kita dengan cara ringkasnya, nak royak tentang orang duk tuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita ni orang tak sempurna akal. Lalu apabila orang kurih tu tuduh kepada Nabi kita, Nabi pun berasa hati. Apabila Nabi berasa hati, Allah Subhanahu wa taala senantiasa dia tu nak pelap cai kalau bahasa Sia, nak wis semangat kelik semula. Lalu dia kata, sesungguhnya bagi engkau tu ya Rasulullah pahala tidak putus-putus, dan mung tu ya Rasulullah duduk di atas akhlak yang besar, akhlak yang elok, akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Tuhan tu tahu kata siapakah yang sesat daripada jalan yang benar, dan Tuhan tu tahu juga siapa yang duduk di atas jalan hidayah. Itu dengan cara ringkasnya. Lalu setelah daripada tu Tuhan duk royak mari tu Tuhan kata pula ayat yang ke-8 ini, Tuhan kata fala tuta'il mukazzibin. Apa makna fala tuta'il mukazzibin? Maka janganlah engkau turut, janganlah engkau wahai Rasulullah turut ikut taat al-mukazzibin. Mukazzibin makna orang yang dusta, orang yang dusta terhadap ajaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa datang. Maka mung wahai Rasulullah jangan duk turut jalan ni mereka itu, jangan duk belakang jalan ni mereka itu. Walaupun ia nak menyakiti mung lagu mana, tapi jangan sekali-kali mung duk patuh taat kepada jalan ni mereka. Kenapa? Galiknya orang kita ni, orang tak berjuruh ni, dia nak heret lah mana pun orang hak berjuruh ni we tubik daripada jalan hak berjuruh supaya nak we turutkan dia. Juga PA perangai orang Quraisy zaman dulu. Orang Quraisy zaman dulu ni, dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dapatnya nikmat, dapatnya kemuliaan, dapatnya ketinggian, lalu dia tak berasa puas hati. Dia berasa kata diri dia ni lekeh daripada Muhammad. Lalu dia nak buat lagu mana? Dia buat segala-gala angkara supaya Muhammad tu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ikut turut dia. Turut jalan ni dia. Jalan wi supa dengan yang nak. Sai hak yang nak lagu mana. Lalu Tuhan ni tegah di dalam Quran kata, janganlah mu ya Rasulullah turut jalan ni mereka, pakai hidup pe mereka, cara memikir mereka, jangan. Lalu apabila Allah Subhanahu wa taala ni perintah pada Nabi dengan kata fala tuti'i, jangan mutaat, maka kita ni umat yang beriman dengan Nabi pun masuk. Jangan turut jalan ni orang yang nak bawakan kemusnahan kepada diri kita, daripada gulungi orang-orang yang tak percaya kata di sana adanya hari akhirat. Fuak mukazzibin ni mana fuak tak percaya kepada Rasulullah. Hak Rasulullah yang kata di sana ada hari Kamadiyah, hari Bakit. Dia tak percaya. Apabila dia tak percaya begitu, dia pasal dia lah orang kita. Dia tak boleh nak duduk, dia panas pedih. Dia panas pedih nak jadi diri dia saja tu tak. Dia nak orang tu jadi punah supaya dia. Sebab tu Tuhan larang dengan cara tegak di sini kata jangan kita duk turut, tak boleh. Kemudian lepas daripada tu ayat yang seterusnya, ayat yang ke-9 tu gapo pula Tuhan nak ayat.
Tuhan kata waddu law tudhinu fayudhinun, dan mereka suka kalau engkau berlakukan tukarnya cara mu ibadat. 1 tahun mu tu ibadat kepada berhala hak aku, 1 tahun aku beribadat kepada Tuhan mu dengan cara yang tunggal. Ya Allah kata ya nawak tukar, boleh aku nak turut mu ya Muhammad, 1 tahun mu turutkan aku, 1 tahun aku nak turutkan mu. Allah kata ya wiqatarang. Wi gapo bahasa Melayu kita kata wi makna kata nak turut ni wiqatarang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata kita buat gini apa? Cara kita tak saduk balah lah Kita mari pakap satu capuk tangan. Lagu mana nak capuk tangan? Iaitu aku ni pun aku semua ni ketua orang kurih hak kecek lah ni. Sebab orang apabila nak kecek jangan dah hantar orang lekeh-lekeh dikecek. Kena ambil orang hak yang tinggi, hak ada pangkat, hak ada muka dalam masyarakat. Gi kecek dengan orang yang kita nak buat saling cara mikir. Barulah cara kena. Lalu puak dia ni hatta pembesar daripada Quraisy mai royak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kalau kita tukar cara ibadat ni lagu mana? Nabi Muhammad kata lagu mana pula nak? Gini 1 tahun mu ibadat kepada Allah, kemudian mu ibadat kepada berhala hak aku ni kata. Pas 1 tahun aku nak ibadat kepada Tuhan mu, iaitu Allah Taala itulah, dengan keadaan tunggal, dengan tidak ada menyungutu. Mari wiqatarang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apabila waddu law tudhinu fayudhinu ni turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia tu mari puak-puak pembesar Quraisy tu mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari ke muka, mari wiqatarang tadi pada Nabi. Tuhan buat turun satu ayat yang kita diingat belaka. Tuhan kata qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamaku. Makna kata cara kita nak hipung di antara al-haq wal batil, nak capur tangi tak boleh. Kita sebagai orang Islam, agama yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan segala-gala makhluk dan diri kita, dan dia redha terhadap kita beragama dengan ini cara. Lain daripada ni dia tak redha. Lepas tu ada orang mari nak capur di antara agama hak batil, agama hak tak benar dengan agama hak benar. Di sini tak boleh kita nak giwak kata kita sembah berhala ratik pun tak apa. Nah, kita sembah Tok Cha ratik pun tak apa. Nah, kita capur-capurlah hati kita kena luah. Tak, lagu tu tak boleh. Ibadat orang Islam kita, iman orang Islam kita, duk le negeri kita ni pun, negeri Thailand ni dia tak bangkap kita, dia tak paksa. Kita boleh nak jalan hak kita pegang dengan cara penuh-penuh, beratus-beratus. Hak mereka itu nak jalan lagu mana, itu serah pada demo. Cara kita nak pegang tangan awak lagu mana? Dalam agama kita nak jalan keluar. Kita boleh nak pegang tangan dengan orang yang bukan Islam, dalam arti kata kita nak capur wak satu muka yang tak menyalahi dengan agama kita, tak apa. Bahkan agama Islam kita ni suka pula kita duk lagu tu dalam dunia. Tuhan kata dalam Quran dengan cara tegas, Tuhan kata la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah Taala tak larikan kita nak buat baik kepada orang yang tak ada menyakiti kita ataupun serangi kita, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kita nak buat kebaikan ke dia, nak buat adil kepada dia, nak capur tangan dengan dia. Dalam urusan kita nak duduk di atas muka bumi ni, tak ada gapo, boleh. Sebab Tuhan suka kepada innallaha yuhibbul muqsitin. Tuhan suka kepada hamba dia buat adil.
Ning nak royak kata agama kita bukan agama yang tak boleh nak duduk dengan orang sebagaimana duk lahun-lahun dan duk sara oleh setengah-setengah daripada manusia yang tak beriman. Tak. Tetapi dalam masalah iman, masalah ibadat, masalah Islam, ya kau pergi mari. Jangan masuk pergi mari dalam arti kata lakum dinukum waliyadin. Agama kamu adalah agama kamu, agama kami adalah agama kami. Hadap bimbangnya agama kita tidak siapa pun di kalangan orang tak beriman mari semaya raya sekali dengan kita, tak ada. Marinya itu dan ini hak khususnya, tetapi apabila ada hijau orang asing, nampak anak Melayu kita, orang Islam kita pakai capur belakang tangan, ini adalah perkara yang silap faham setengah-setengah daripadanya. Wajib kita kena beki cara memikir. Beki cara memikir ni berhajat kepada pendakwah tok guru ni kena duk surah, syarah, mengajar, berjelas, we faham molek. Sebab orang kita tak boleh nak terima ajaran agama malaikat setelah daripada dia tu faham. Sebab itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tak kala dia pergi bukanya negara yang baru, negeri yang baru, ada berlaku dalam negara tu ada pencuri. Sayyidina Umar tak ada patang selalu tangi. Dia tak pergi dulu. Kenapa? Kerana orang baru masuk, orang tak faham lagi ajaran. Tak boleh sama sekali kita nak jalan hukum Islam kalaulah manusia itu tak faham, tak boleh. Sebab tu kita berhajat kepada orang nak fahamkan masalah ad-din. Masalah agama, masalah sakut paut dengan hukum Allah ni berhajat, terutama ahli sunnati wal jamaah. Orang sunnah ni berhajat benar-benar kepada ahli yang duduk di medan ini, duduk di atas jalan ini, supaya seru manusia kepada agama Allah di atas basirah, di atas keterangan ilmu yang datang daripada Allah Ta'ala dan Rasul, mengikut apa yang disyarahkan oleh para warasatul anbiya daripada hari itu kepada hari ini. Itu makna kesimpulan kata waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka ini suka nak kita ni nak engkau disukna pada Rasulullah lah. Berlakunya tukar wa amal ibadat, maka mereka pun akan berlaku tukar juga. Makna kata mu Muhammad boleh turun lutut pada aku masalah ni, aku pun nak turun lutut juga kepada mu ini masalah. Masalah mana? Iaitu masalah ibadat pada Tuhan dengan cara tunggal, dengan ibadat pada Tuhan campur aduk dengan Tuhan yang lain. Itu salah cara mikir lagu tu. Kalau kita sebagai orang tempat kita ni, orang Thailand kita ni, kena jaga masalah pahuk wa tanak tam. Pahuk wa tanak tam ni makna kata kita boleh duduk dan sangkung pahuk wa tanak tam. Makna kata kita boleh capur, boleh kerja sekali dengan orang tak beriman, orang yang bukan Islam. Boleh, tak ada apa. Tetapi masalah amal ibadat yang sakut paut dengan kita nak ibadat kepada Allah, hak ni tak boleh. Jangan buat pandai-pandai lah hak ni. Hak ni tak boleh. Hak ni makna kata duk suku. Bukan makna kata boleh kita nak capur pergi mari, tak. Bukan hak tu. Baik. Kemudian seterusnya Tuhan pun royak lagi. Royak lagu mana? Wala tuti' kulla hallafin mahin. Dan jangan engkau, berapa kali Tuhan tak taat. Dan jangan engkau tu taat turut kemahuan tiap-tiap orang supah dengan cara hinanya. Mahin mana hina, halafin mana supah. Supah ni terkadang orang panggil supah terbahau. Ada juga panggil supah apa? Supah terbahau. Orang musyrikun dulu kalau kita baca di dalam hidupan mereka, banyak kita jumpa dengan wallahi, demi Allah, demi Allah. Tetapi dia supah tadi tu supah untuk nak bolehnya apa? Boleh habuai yang tertentu, yang timbul daripada hati yang dhaif, hati yang tak kenal hakikat hidup, tak kenalnya kemegahan kebesaran Allah. Dia buat main-main terhadap urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ajaran Islam kita, jangan kita turut orang buat main-main dengan ajaran kita, jangan.
Jangan kita turut sama sekali orang buat main-main dengan ajaran kita, tak boleh. Walaupun di mulut tu nak supah sekali pun. Tuhan larang kepada Nabi sebab orang Quraisy dulu supah depan Nabi. Wallahi aku nak gini, wallahi aku gini, wallahi aku gini. Tetapi apabila siapa sungguh tak ada uak kali. Lalu Tuhan amare jaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada nak gi berasa masuk hati, patah hati dengan orang supah umpama tu, tak boleh. Kita pun jagalah. Kita orang Islam pun terkadang nak supah dengan Tuhan tetapi menyalahi supah. Orang supah dengan Tuhan ni kalau menyalahi supah, kalau sekelain, ia tak lebih pada setahun. Tuhan akan buatlah lah mana apa yang dia itu buat main-main dengan ajaran Tuhan. Jangan supah dengan Tuhan ni, jangan buat sekali, tak boleh. Kalau kita tak kuasa, tak sah senyap. Ada, jangan supah. Jangan sama sekali. Sebab tu Tuhan kata, wahfadhu aymanakum. Jaga olehmu baik-baik cara supah. Walaupun di sana ada kafarah, akan tetapi kalau supah mughalladhah, supah bermakna mubahalah, cara kita nak Tuhan itu tunjuk, jangan buat main-main. Mereka ni buat main-main. Sebab apa? Sebab dia jahil dengan Tuhan. Sebab dia tak kenal hakikat Tuhan. Ulama kata wa ma qadarullah haqqa qadrih. Dia tak kenal hakikat Tuhan, dia tak kenal Tuhan, tak kenal pangkat Tuhan. Sebab tu dia buat kerja benda-benda yang mahin. Apa makna mahin? Yang hina-hina umpama ni. Orang kita tak buat kerja benda hina, malaikat hati dia tu lemah. Lemah daripada mana? Lemah daripada cahaya al-iman, lemah daripada cara mikir yang cermelang dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dia buat pekerja-pekerjaan yang tak terpakai umpama tu. Ni adalah ajaran kita. Wari buat apa ni? Supaya nak kita sebagai orang Islam kemegahan kepada diri kita. Kita ni jadi megah. Kita ni jadi ada saksi. Mana ada saksi bahasa Sia kata. Ada gah di atas bahu. Tapi kita tak pandai nak guna, kita menghinakan diri kita sendiri. Hak tu salah kita. Tuhan nak akak kita, tapi kita nak hinakan diri kita. Hak tu salah. Salah kita, bukan salah Tuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala royak lagi sifat orang hak pesening. Hak supah dengan cara bohong, nak tukar ajaran, orang dusta dengan hari akhirat. Lagu mana sifat dia lagi? Hammazim masya'im binamim. Hammaz, mana lagu Hammaz? Hammaz ni banyak mencaci. Mulut dia ni suka caci mencaci. Gapa caci mencaci? Iaitu cakap perkara yang nak manusia itu punah hati. Tu makna sifat-sifat orang yang tak beriman. Maka sifat nining adalah sifat pada orang kafir, di diri orang kafir pada asal, iaitu kafir Quraisy. Maka ayat nining ahli tafsir kata boleh juga kita mari pakai dengan orang beriman kalaulah orang beriman itu bersifat dengan ini. Maka jatuh dia seumpama celak yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Hammazin, makna kan? Suka caci mencaci, kecek tak molek. Sifat orang tak beriman hak ni. Lepas tu kita sendiri sebagai manusia kena ke tak kalau orang kecek tak molek terhadap kita? Kita tak kena. Tetapi peliknya habuai syaitan diasuk oleh syaitan akan manusia, kita tak kena satu moga. Tetapi kita buat dengan guru kita yang beriman seumpama kita juga. Itu makna kata iman kita tak sempurna. Kerana orang yang sempurna iman, ia kasih kepada kebaikan terhadap diri dia dan dia juga kasih kepada kebaikan terhadap saudara dia. Itu makna orang sempurnanya iman. Ni masalah akhlak, budi pekerti yang orang Islam kita kena ambil ngaji daripada wahyu Tuhan yang betul benar bersih, tidak campur dengan yang lain. Itu makna hammazin masya'in. Apa makna masya'? Yakni dia berjalan di kalangan manusia, bukan dok setempat dak. Caci mencaci, jalan lagi. Seolah kata kalau bahasa kita suka berjalan. Jalan lagi dok mana? Kalau bahasa kita lah, kalau kita nak nampak dengan cara jelasnya,
berakhir pergi duduk di gerai rumah orang. Lepas tu duduk buat gapo? Duk muzakarah hak agama ke? Duk muzakarah hak dunia pakai untuk diri dia hidup dunia ke? Tak. Duk di gerai orang, duk di moral orang katalah, duk caci mencaci, ngepek, tuduh mentuduh, ini sifat orang yang tak beriman. Sebab itulah sifat ning adalah sifat yang dicela semenjak hari yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bacanya Quran kepada ini ummah sehingga hari kiamat pun akan tetap ini sifat adalah dicelakan. Dan orang kita ni apabila bersifat lagu ning masya'im binamim. Namim makna mana? Mengupak orang. Caci mencaci berjalan untuk nak mengupakkan orang. Sifat ning siapa dia ada, orang ni tak selamat. Tak selamat lagu mana? Nabi SAW dia rakyat pada kita. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladhina amanu lahum azabun alim fid dunya wal akhirah. Mereka yang suka sebarkan perkara-perkara yang tak molek di kalangan orang-orang yang beriman sekali-kali ni orang lagu ni Tuhan janji kata Tuhan nak azab di dunia ni lagi. Dan di hari akhirat nanti 2 kali kena. Sebab itulah hadis yang sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Imam Bukhari menceritakan dalam sahihnya dan Imam Muslim daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, Nabi kata marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqabrain. Lalu Nabi tukuk kubur, 2 kubur. Lalu Nabi sabda kata innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya 2 kubur ni tengah-tengah dok kena azab. Lalu sahabat tanya, "Ya Rasulullah, wa ma yu'adzabani fil kabir? Wa ma yu'adzabani fil kabir?" Dia kena azab ni azab yang dia buat berlaku dosa besar ke ya Rasulullah? Tanya Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu Nabi pun jawab, orang yang kena azab kubur tu orang sifat lagu mana? Nabi baca ni supaya nak kita umat ni jaga. Kerana Nabi mari ni untuk apa? Basyiran wa nadhira. Basyir bawa berita gembira, nadhir bawa berita ngeri kalau kita buat kerja langgar kata Tuhan nak berlaku lagu mana. Tu makna kata Nabi kita ana basyirun wa nadhir. Lalu salah satu daripada kedua fakana la yastatiru minal bauli. Ya kecing tadi tu azakumullah, kecing yang tak basuh. Setengah ulama kata gitu. Terkadang kecing tapi tak ada nak suk dia, tak ada nak habis dia. Dia tak ada mencucikan anggota dia mengeluarkan air kecing dia tu, maka orang sifat lagu tu adalah dikena azab di dalam kubur. Kita alhamdulillah orang Jawi kita ni kurang sifat ni. Tapi kalau kita tengok orang hak wahyu ni turun kepada mereka orang Arab, ya kecing tadi tu supaya hak Nabi royak ni dah. Sehingga kecing di dalam masjid Nabi SAW. Maka kecing dalam masjid Nabi nak royak atau orang Arab ni ya kecing biasanya kata tak ada menyuci. Orang Jawi kita ni alhamdulillah cuci hak ni. Pas satu lagi tak panjanglah. Fakana yamshi bin namimah. Dia dok jalan ni dia tu mulut dok ngupak kat orang semua. Hak lagu ni Rasulullah rakyat kata kena azab di dalam kubur. Lalu Rasulullah suruhnya satu riwayat kata Abdullah bin Abbas dia ambil. Satu riwayat kata sahabat yang lain ambil pelupuh taman so Nabi soyak 2, kemudian Nabi pocok. Situlah setengah-setengah duk faham daripada kalangan ulama kata apabila mati seorang pocoknya pang kayu sini, pocok pang kayu sini. Tapi kebanyakan ulama sunnah kita ia kata hak pocok kayu tadi tu khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab tak ada siapa dia tahu kata kena azab ke tidak. Bahkan amalan seorang hak duduk dalam kubur itulah akan menyejukkan dia ataupun nak jadi lagu mana terhenti di atas amalan dia. Sebab itulah Sayyidina Umar yang nampak orang duk payung mayat dia kata, "We tu baik payung tu. We amalan dia tolong payung kepada dia." Itu makna kata cara faham hadis
daripada ulama-ulama kita begitulah. Pak kita nak tanda dalam arti nak tok batu, tok gapo tu tak apalah tu. Tapi masalah pocok tu ada dok khilaf di kalangan ulama, tapi kalau kita tak sebuat pun tak mengapalah. Nampak tu tak? Sebab cara fahamnya hadis tu ada dua pihak. Hak ni setengah pihak lagu ni, hak ni setengah lagu ni, tapi yang gagah lagi kuat iaitu kita tak pocok lah. Tapi kalau nak pocok untuk nak tanda kata itu kubur, kamu tak mengapa juga, tak ada masalah. Baik. Setelah daripada tu, Nabi royak lagi sallallahu alaihi wasallam sifat hak kata hammazim masya'im binamim. Nabi royak di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga daripada hadis Huzaifah Ibn Yaman radhiyallahu anhu. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam kata molek kita orang Islam ni kena jaga benar daripada sifat ni. La yadkhulul jannata qattatun, tak masuk syurga selalu orang yang kecek pecah belah orang. Orang kecek guna lidah nak pecah belah orang, tak kira pihak mana-mana, orang ni Nabi kata la yadkhulul jannah, tak masuk syurga. Tak masuk syurga ni makna kan kena masuk dalam api neraka dulu, tapi tak kekal sebab dia orang beriman. Kalau tak beriman duduk situ, tapi kita nak kedah, walaupun tak kekal pun nak kedah. Tak masuk syurga mana masuk neraka, kita nak kedah, memang kita tak mau. Lepas tu sifat yang lagu mana lagi? Sifat hak biasa mukadzibin ni, hak biasa duk kecek, biasa tak molek tadi tu. Yang pertama, suka mencaci. Yang kedua, jalannya dia, mulut dia tu tak berhenti daripada mengupak ke orang. Lepas yang ketiga, manna'in lil khairin. Manna' mana kata nak? Mari dengan sifat mubalarah. Sangat-sangat dia tegah daripada kebaikan. Dia tak buat dah kebaikan. Dia tengok orang nak buat kebaikan, dia lari pula orang. Ni sifat orang yang tak beriman. Apabila orang nak buat kebaikan, tak kira kebaikan gapo, mana dia tegah. Ada orang umpama ni, ada. Tengok kebaikan rasa bulu mata, tetapi kalau hak tak molek, dia rasa tenang hati dia. Ya Allah, ada orang lagu ni. Kita tak usah kata kau orang lah. Kita tengok pada sifat hak tu herayat, lepas tu kita pakat beringat diri kita masing-masing. Kalau diri kita ada, kita tegahlah diri kita. Baikilah diri kita. Baiki diri kita. Supaya kita ngaji ni untuk nak baiki, tak kira ambo sendiri ataupun siapa-siapa pun kena baiki. Kita ni pasal dia ya ada silap ada salah. Sifat manna'in lil khair. Lepas tu mu'tadin. Apa makna mu'tadin? Mu'tadin ni makna kata sangat dia melampaui hak, athim dan berdosa. Sifat dia kalau tak buat dosa hari-hari ni rasa tak sedap duk. Wasa tak manis hidup dia. Wasa tak sedap hati dia. Ada orang sifat lagu tu hak tu heraya. Ni ada. Lepas tu apabila lagu ni jadi, pas nak buat lagu mana? Pastilah kita ni kena baikinya diri kita dengan kena tahu kata kita ni siapa. Man ana, kita ni al-insan ni, pia kita. Hakikat dunia ni gapo dia? Kita nak pergi ke mana? Kalau cerah 3 bo tu cerah 3 bo ni hak lain pergi habis. Ya boleh berhenti. Kalau tak cerahnya 3 bo tu tak boleh buat. Heretlah mana, kalau royaklah mana pun tak jadi. Ya nak baiki kena ketebah sekali. Siapa ke hakikat manusia? Hak ketebah. Wajib bagi tok khatib royak pia manusia. Hak tu hidup royak dalam Quran ni man huwal insan. Satu, ketebah hak sah lagi kena dok royak, kena dok mengajar, kena dok tarik, kena dok ma hiya haqiqatul dunia. Dunia ni hakikat je gapo. Pas kita tu nak pergi kana iaitu alam akhirat, gapo dia? Cerah 3 bon. Barulah manusia tu jadi manusia. Baru orang tu jadi orang, barulah kita ni dok di dalam ajaran. Kalau doknya payah. Lepas daripada tu utullim ba'da zalika zanim. Ayat yang ke-12 tu Tuhan kata yang laku kasar, yang laku kasar. Kasar ni dalam masalah wak hijau, cakap pe, kasar. Kasar lagu mana? Utullin ni katanya ulama iaitu lafaz yang guna tu lafaz yang kasar.
Lafaz kasar lagu mana takut tak faham. Ya kecek pe gapo-gapo menyedihkan orang hak dengar. Ni sifat orang tak beriman. Hak ning cuba kita sudah tengok dalam masyarakat kita macam mana. Kalau kita tengok orang Arab, kasar cara cakap pek dia. Nak royak benar halus, ya kecek sebagai balah 10 orang. Ini sifat dia. Kita orang Melayu kita berhaluh, tapi dia pergi balik denai pula. Kalau lah dia luka hati dia tak hingga dah. Orang Arab dia kasar semua cakap pek dia, tapi hati dia tak payah nak denai. Sifat ni wajib kita kena duk jaga belakang. Ni sifat bab akhlak ni. Sebab pada yo nak ayat kata wa innaka la'ala khuluqin azim, yang nak jaga sifat umpama ni. Sebab nak turut nabi tu akhlak molek. Sifat lagu ni kena sekat diri kita daripada kita sebagai orang yang beriman. Utullin katanya ulama iaitu ia guna lafaz yang syadid, lafaz yang berat. Nak murih kau anak tu kena timbal juga perkataan. Tarbiyah anak kita ni ambil di 3 tahun hingga 12 tahun tu kita kena tengok dia. Sebab kata ulama nafsi, situlah nak jadi orang kata jadi orang. Kalau kita tak mau nak jaga anak kita umur 3 tahun sehingga 12 tahun, tak baik tak sadar. Ya kita lagi akan makan air mata. Lepas tu cara kita nak gunanya lafaz dengan anak ni, ya ada cara dia. Nak guna dengan ibu bapa, ya ada cara dia. Nak guna dengan kawan guru, ya ada cara dia. Nak guna dengan guru, ya ada cara dia. Hak ni tak boleh kita buat lalai dan buat belakang daripadanya. Itu makna utullin ba'da zalika zanim. Selepas daripada ba'da zalik, selepas dimakian itu zanim. Zanim ini makna kata diri dia itu penuh dengan kejahatan. Zanim makna kata penuh dengan kejahatan. Wak jahat semua. Takabur kalau orang royak benar-benar yang tak terima. Wak sekadar demo tak apa kita reti dah, faham dah. Ayolah. Salah cara kita faham lagu tu. Awak apa boleh jadi gitu manusia kita? Kerana tarbiyah kita tadi itu tak sapah. Tarbiyah ni penting lebih daripada makan minum lagi. Sebab itulah katanya Imam Ahmad, tarbiyah tadi itu lebih penting daripada makan dan minum lagi. Sebab apa? Sebab tarbiyah itulah nak menjadikan manusia sebagai manusia. Hak takutnya rupa manusia, hakikat bukan manusia. Hak tu bahaya. Hiduplah dunia hak tu bahaya. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tafsir sendiri ayat ni nak kita dengar. Ayat kata utullim ba'da zalika zanim. Nabi alaihi salatu wassalam kata dalam hadis sahih Bukhari Muslim daripada Harith ibni Wahb, dia kata ala unabbiukum bi ahli jannah. Kita nak masuk syurga ke tak puak kita ni? Memang jawab kata ya nak masuk syurga. Nabi kata hei puak kamu, hei umat aku, mu nak tahu ke tak sifat ahli syurga, orang nak boleh masuk syurga tu sifat lagu mana? Sifat orang nak boleh masuk syurga, Nabi kata kullu dha'ifin, tiap-tiap orang dhaif di sini makna kan? Orang lemah lembut, orang tak kasar, sama ada cakap sama ada cara budi pekerti, perangai, cara muamalat dia dengan manusia, tu makna dhaif. Bukan dhaif makna kata tak rak moyok, bukan makna tu. Hadis lain mai tafsir kata mu'minun qawiyun ahabbu ilallahi min mu'minin dhaif. Orang mukmin yang gagah, yang kuat lebih kasih di sisi Allah daripada mukmin yang lemah. Yang biasa kata kalau bahasa orang tua agak mana kata jijak semut tak mampu. Heret selipar kalau orang Cina dia tengok nah orang ni tak lewat kerja main tu. Tak agak pergi lagu ni kalau buka kedai pun mampu, tak boleh. Sebab apa? Lemah. Tak bukanlah tu. Hak ni makna kata kullu dhaif, makna dia mudah. Kalau orang buat sikit sebanyak dengan dia apa ya ma'ahwi, tu makna gitu. Lepas tu orang sifat lagu tu lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Kalau yang minta gapo daripada Allah tu hawi ke dia. Sifat orang mukmin umpama tu.
Nah, sebab itulah Uwais Al-Qarani, dia ni orang bala, tubuh dia bala belaka. Malaikat ada sebesar duit tu ya. Kulit dia hak molek. Lalu Nabi SAW royak kepada Saidina Umar kata, "Hei Umar, kalau mu jumpa Uwais Al-Qarani, mu mintaklah dia tu doa kamu." Sebab dia ni adalah orang yang apabila minta gapo tu hewi. Ya dok Yamin, Uwais Al-Qarani. Lalu satu hari Saidina Umar jumpa dengan dia. Ya orang mudah. Mana kata orang hati mudah. Muamalah dia mudah dengan orang, tak kasar, cakap pelmuh lembut. Dan dia suka buat baik kepada dua ibu bapa. Orang lah tu Umar kata, "Hei Uwais, tolong doa kamu sikit." Nak doa gapo lagi ya Amirul Mukminin? Dia kata, "Mung ni khalifah dah." Doa. Aku pesan ni Rasulullah hari tu suruh doa, suruh mung tu berdoa ke aku. Tak apa, dia berdoa. Sampai ke Saidina Umar ni mujur. Nah, gembira, lagu tu tak apa. Lepas tu so lagi, apabila ada sifat ahli syurga, ya kena ada sifat ahli neraka. Lagu mana sifat ahli neraka? Kita kena beringat ni. Sebab tu katanya ulama, kita tahu benda hak tak molek tu bukan makna kata kita nak ikut. Kita tahu tu nak jaga. Syair Arab dia kata, "Araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqih wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa' fi." Makna kata kita tahu perkara yang tak molek tadi itu supaya kita nak jaga diri daripadanya. Kalau kita tak tahunya hak tak molek, nescaya kita akan jatuh dalam itu. Sungguh. Supaya orang ada pengalaman dalam masalah hak dia biasa buah dah dulu waktu dia kelik maju. Kalau dia faham agama, orang ni lebih pedah daripada orang hab juhasa. Sebab dia faham banyak perkara hidup dia. Go to gun dia tahu banyak perkara. Baik. Sifat lagu mana ahli neraka? Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Kullu utullin, tiap-tiap mereka yang kasar cara cakap mustakbirin dan istikbar, takabur kepada sama-sama manusia. Bukan makna yang muamalat dengan orang ni pasal kata tepuk dada sama, jalan menengok sama. Hak lagu ni sifat ahli neraka. Tu makna kata utullim ba'da zalika zanim. Zanim makna dosa dia tu dok buat sama, penuh dosa dia. Tak ada buat kebaikan, buat dosa sama. Cakap apa pasal dosa, mikir apa pasal dosa. Nah, gerak-geri budi pekerti apa pasal dosa. Sebab apa? Tuhan kata wa afidatuhum hawa. Cara mikir dia hawa nafsu. Nak dok lagu mana puas hati, puas hawa nafsu dia. Tu makna sifat ahli neraka. Tu makna sifat ahli neraka. Nasallahu taala as-salama wal afiyah. Kemudian yang 14 tu sikit lagi, an kana dza malin wa banin. Lantaran itu adalah ia mempunyai harta dan anak buah. Sebab apa ia boleh jadi gitu? Sebab dia ada harta serta ada anak buah. Tuhan wi harta, Tuhan wi anak buah, tu hak Tuhan. Tetapi ia balahkan hak Tuhan wi kemewahan dia tu dengan deraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena beringat tiap-tiap nikmat hak Tuhan wi ni hak kita dapat ni daripada Tuhan belakang. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat hak kita boleh malaikat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu apabila ada orang suruh kita derma tak usah saya. Sebab al-mal malullah. Faman anfaqa fi sabilillah, siapa dia infak pada jalan Allah Subhanahu wa taala, ma naqasa minhu, tidak akan jadi habis harta dia, bukan khatamah. Sebab agama, sebab semua tu ampunnya bagi Allah. Tapi mereka ini gunanya anak-anak dia, harta-harta dia untuk lawan Tuhan. Sebab itulah Tuhan ni ya royak juga kepada kita. Terkadang kita orang Islam kita hak duk buat amal banyak-banyak tu duk kata buat apa kita duk semaya ber taat ke Tuhan, gano rezeki nampak tak ada mewah supaya deraka ke Tuhan. Kerana Tuhan takwi tu Tuhan tahu. Kata kalau aku bui mu gelecah masuk neraka. Aku takwi mu tetap duk atas kebenaran, esok mu boleh masuk syurga. Pas nak duk dunia ni berapa hari. Tu orang beriman dia mikir. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat lain, Tuhan kata walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin nunazziluhu biqadarin ma nasha.
Maknanya kalau aku buka semua rezeki kepada hamba aku, nascaya hamba aku ni jadi barau. Barau ni mana? Makna kata tak kenal Tuhan. Puasa tengok tak kenal Tuhan dah, puasa terlupa habis. Sebenarnya hak Tuhan belakang. Tak ada masa nak ayat hadis hak 3 orang tu. Nah, lagi hal itu perjumpaan kali yang lain. Tetapi Tuhan wis qada mana hikmat hak dia tahu terhadap manusia. Lepas tu apabila dia tu ada harta banyak, ada anak pinak banyak, tapi dia balaskan nikmat Tuhan wi tu dia deraka ke Tuhan. So lagi sifat dia, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan di atas mereka itu ayat Quran, ayatuna mana Quran, qala asatirul awwalin, kata mereka tak juh tadi itu, ini dongeng-dongeng, benda hak tak pakar, benda hak biasa kata tak ada semasa ajalah. Ya Allah, bukan mudah nak kita nak boleh beriman dengan Tuhan kita ni, beriman dengan kitab Allah Taala, bukan mudah, payah. Hidayah suku, baca Quran we dengar, kalau hati itu mati, so Allah kata kau baca kau serabut. Quran ni pedah dia nak jadi penawar hati, kena hati yang mukmin. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami menurunkan Al-Quran sebagai penawar bagi hati orang-orang yang beriman. Lepas tu wala yaziduz zalimina illa khasara. Tak tambahnya hati orang hak zalimin, orang hak bakit bahang terhadap ajaran Tuhan ini, khasara. Jadi kau rugi dia. Kau dengar Quran, kau rugi. Kau dengar Quran, kau jauh. Kau dengar Quran, kau serabut. Tu je kata alamat tanda kata dia tu hidup tak selamat. Bah kalau dia tu sebagai orang beriman, kena cepat-cepat duduk dalam madrasah. Madrasah mana? Hak kita nak buat hati kita hidup semula. Madrasah al-i'tikaf. 10 akhir Ramadan, madrasah itulah madrasah nak bersihkan hati. Madrasah buku 2 malam, buku 3 malam, buku 4 malam. Madrasah qiyamul lail. Nak hidup hati semula. Seolah kata satu ataupun satu tempat sipir hati nak klik hidup semula. Lepas tu hati kita mati sebab apa? Wahai Rasulullah, yang pertama banyak kita suka kelajak ni, hati mati juga. Dan yang kedua, lalai daripada ajaran Tuhan sampai ke tak buka langsung kitab-kitab Tuhan. Hak ning adalah hati tu mati. Apabila hati tu mati, maka seolah kata dia tu kubur dah. Diri dia tu adalah kubur sebab hati dia mati. Tak ada bedah bagi diri dia, walaupun yang nak naik kanan ataupun kiri, kalau hati mati tak ada bedah. Sebab tu hati ni adalah perkara yang penting, yang wajib kita kena belakan dia. Nak buat lagu mana? Dengar orang mengajar banyak. Lagu-lagu jangan duk dengar, terutama orang-orang perempuan tu, lagu-lagu totorotak tu. Jangan duk buka, jangan duk tengok. Kalau tak ada berhajat sangat, tak suruh kaca, tengok berita tak apa. Lagu ni mematikan hati. Nah, matikan hati. Hati kita jadi selapuk, jadi mati. Lepas tu Tuhan kata, balas semua orang jahat tadi tu Tuhan buat lagu mana? Sanasimuhu 'alal khurtum. Ayat yang ke-16 tu Tuhan kata, kami akan tandakan di atas belalainya. Tuhan akan tanda di atas belalai. Khurtum ni belala gajah tu lah. Bahawa apa Tuhan guna belala di sini? Tuhan tanda di sini. Di muka dia ni alamat apabila bangkit esok kata mung ni ahli neraka. Duduk sini. Duduk di hidung. Lalu Tuhan tahu harga kepada orang umpama tu, Tuhan gunakan hidung dia dengan belala. Makna kata nak pelekehkan diri dia, kata mung ni seumpama binatang. Ayat lain Tuhan kata, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins.
Sesungguhnya Tuhan sediakan bagi api neraka itu banyak di kalangan manusia dan jin, lahum qulubun, bagi mereka itu ada hati, la yafqahuna biha, tak ada ambil hati itu mari kaji ajaran hidup tak daripada Al-Quran. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, ada mata tapi tak mau nak tengok benda hak molek daripada ajaran Tuhan. Walahum adhanun la yasma'una biha, ada telinga tapi tak mau nak dengar ajaran Tuhan. Tuhan kata ulaika kal an'am, mereka itu umpama binatang. Pada Tuhan ayat kata alal khurtum, di atas belalai, seumpama ini adalah binatang. Ayat suratul A'raf kata balhum adall, bahkan mereka itu umpama tu lebih sesak daripada binatang ternak kia lagi. Kerana binatang ternak kia dia taat ke Tuhan, dia tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Binatang wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu daripada makhluk yang lain pada jenis manusia dan jin ini, malaikat semua tu pakai ibadat dan tasbih pada Allah Subhanahu wa taala belaka. Bahkan kita tak tahu kata cara yang tasbih tu lagu mana. Batu ni tasbih pada Allah, bulan ni tasbih pada Allah, jin kita ni tasbih pada Allah, pakaian ni kita tasbih pada Allah, semua pakai tasbih pada Allah. Tu nak ayat kata kita kalau tak ambil diri kita mari duk dari ajaran Tuhan ni, balhum adall, bahkan kita lebih sesak pada binatang ternak ke. Lepas tu apa? Ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah orang ghafil. Apa mana ghafil? Mana orang yang lalai daripada hakikat hidup dia. Dia tak tahu kata hidup apa. Sehari-hari kita dengar setengah-setengah daripada orang yang tak kenal hakikat hidup. Puah weh, puah. Tiap-tiap hari puah, tak tahu nak buat apa weh. Tengok kau tu puasa, puah, kau ni puasa, puah, jalan situ puah. Sebab apa? Sebab dia tak tahu kata hidup pe untuk apa. Duit tak lekat lah kau cek kerjanya mana pun tak lekat. Sebab dia tak tahu kata hidup pe ni hidup apa. Nyanyo orang umpama tu. Sebab tu kita sebagai guru-guru, sebagai ulama-ulama, sebagai pendakwah imam-imam, ahli jawatan ni kena usaha heret mereka supaya nak mereka tu sama-sama dengan kita. Mereka itu adik-beradik kita, saudara kita, kawan-kawan guru kita, anak cucu kita, bukan orang lain. Kita kena pakat awak kerja, pakat sabar. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabar. Orang kita nak dakwah tu kita sabar. Itulah sedikit daripada pentafsiran ayat Al-Quran daripada suratul Qalam pada akhir jilsah lah ni. Mana akhir perjumpaan kita, belum daripada kita nak masuk terima bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberkati kita supaya kita ni dipanjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan sihat, beriman, Islam, supaya mudah-mudah sama kita tu boleh buat amal dalam bulan tu dengan cara sempurna. Dan kita pohon juga kepada Allah Taala memberkati majlis kita ni dan kepada tuan imam kita di sini dan ahli jawatan kuasa semualah dan ahli kapun ni dan kepada seluruh umat Islam, terutamanya bahasa Melayu kita ni boleh dapati rahmat daripada Allah, kesihatan daripada Allah, jauh daripada balapetaka. Dan Tuhan itu akadnya balapetaka bala corona ni akad daripada kita selepas daripada kita bulan puasa ni kita pakai berdoa supaya Tuhan tu akad balapetaka ni boleh kita pergi buat umrah pula, buat haji pula, kerja jadi mewah pula. Itu makna kata kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pakat-pakat berdoa lah pada akhir jilsah ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terimakan amalan kita. As'alullah Subhanahu wa taala bi asma'il husna wa sifatil ula ay ja'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma irfa'na al-bala' wal waba' والكورونا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.